Selamat petang, saya ucapkan kepada penceramah Dr. Sarinah binti Asli selaku penceramah bagi subjek GMGA 2023 Dasar Awam bagi semester Julai 2021-2022. Kami daripada kumpulan PJJ Kuching akan membentangkan tajuk isu pengangguran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Sinarita Nakjari, Loh Ze Chayen, Muhammad Afiq bin Azmi dan juga Ezerika binti Ayub. Apakah berkaitan isu dengan sifat-sifat dasar awam? 1. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan secara formal. Ia mungkin individu ataupun kumpulan yang mewakili pihak kerajaan. Contohnya, kenyataan rasmi oleh Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Ketua Setiausaha Negara, Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan sebagainya. Seterusnya, Pengerusi Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER Tan Sri Dr. Kamal Saleh berkata, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, terutama pakej prihatin PKS tambahan yang tertumpu kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS secara dasarnya adalah bermatlamat mengurangkan kadar pengangguran menurut Alias 2020 dan terdapat elemen subsidi upah di dalam pakej rancangan. Selain itu, isu dengan sifat-sifat dasar awam berkaitan apabila kadar pengangguran pada 2020 meningkat kepada 3.3% berbanding 3.2% pada Januari 2020 di OSM 2021. Ini adalah sumber daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Seterusnya adalah permintaan ataupun tuntutan dasar. Polisi demands adalah permintaan dan tuntutan yang disalurkan kepada kerajaan oleh individu atau kumpulan tertentu seperti kumpulan NGO, organisasi swasta dan sebagainya. Selain itu, ia adalah tuntutan yang dibuat oleh pihak ini bertujuan untuk meminta kerajaan mengambil tindakan terhadap sesuatu, terutamanya yang melibatkan kebajikan pekerja-pekerjanya. Dan seterusnya adalah dasar awam yang digubal adalah reaksi kepada tuntutan yang telah disalurkan. Seterusnya adalah keputusan dasar. Keputusan yang diambil oleh kerajaan berhubung dengan tuntutan yang disalurkan ini, di mana kerajaan akan mengambil ataupun membuat keputusan mengenai kandungan dan juga arah tuju dasar awam yang diputuskan. Dalam konteks ini, kerajaan mungkin juga akan memilih untuk tidak berbuat apa-apa kerana dengan tidak mengambil sebarang keputusan, ia juga merupakan satu dasar awam. Ini adalah termasuk maklumat terperinci bagaimana dasar itu akan dilaksanakan seperti penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya yang terakhir adalah keluaran atau output dasar. Ini adalah kepada tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai keputusan dan kenyataan dasar. Ia meliputi jumlah belanjawan yang diperlukan untuk menyokong mencapai matlamat dasar dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menguatkuasakan undang-undang apabila sesuatu dasar itu dilaksanakan. Berkaitan isu dengan bentuk-bentuk dasar awam. Pada umumnya, terdapat 4 bentuk dasar awam iaitu undang-undang, rancangan program dan projek American 1997. Setiap bentuk ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan dasar yang dihasilkan melalui bentuk-bentuk ini mengikut kesesuaian selaras dengan usaha untuk menyelesaikan masalah awam. Bentuk dasar awam adalah dalam aspek undang-undang. Ia merujuk kepada peraturan yang digubal berdasarkan kepada proses perundangan yang memerlukan kelulusan di peringkat parlimen. Dasar yang dibentuk melalui undang-undang tidak mudah untuk dibatalkan dan perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Segala pindaan dan perubahan perlulah mendapat kelulusan pihak perundangan legislatif. Undang-undang ini mempunyai unsur-unsur hukuman yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku individu. Dengan adanya
pengenaan hukuman, maka individu atau rakyat akan melakukan perkara yang terbaik. Oleh yang demikian, setiap pekerja dan majikan adalah tertakluk kepada undang-undang yang ditetapkan di bawah akta-akta tertentu dan perlunya pematuhan kepada undang-undang tersebut. Contohnya ialah Undang-Undang Malaysia, Akta Kerja 1955, MOHR 2017. Bentuk-bentuk dasar awam, bentuk-bentuk program, lebih khusus kepada dasar yang digariskan oleh kerajaan. Ia sebahagian daripada dasar awam yang digubal oleh kerajaan. Banyak program yang dianjurkan oleh kerajaan, contohnya program outreach yang dilaksanakan oleh syarikat-syarikat korporat dan industri untuk mencari individu-individu yang mengisi kekosongan pekerjaan di sektor-sektor yang berkenaan. Bentuk projek. Peringkat yang paling bawah dilakukan oleh kerajaan dalam merealisasikan dasar pembangunan kerajaan yang boleh membantu mengurangkan isu pengangguran. Ia bersifat lebih spesifik. Kumpulan sasaran lebih kecil berbanding dengan program. Kebiasaan projek merupakan sebahagian program. Contohnya, kerajaan mempunyai satu program yang besar dan terkandung di dalamnya projek kecil. Projek pembangunan rakyat termiskin menggariskan beberapa projek, antaranya projek peluang pekerjaan yang terkandung di dalamnya beberapa projek kecil seperti motivasi, keusahawanan dan sebagainya. Berkaitan isu dengan klasifikasi dasar awam yang dijalankan oleh kerajaan, ia boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori. Ada sarjana yang mengklasifikasikan dasar kepada dasar agihan, dasar semula, kawal selia dan dasar keselamatan. Ada juga yang mengkategorikan dasar kepada dasar liberal dan dasar konservatif, dasar substantif dan dasar prosedur, dan juga material dan simbolik. Isu ini berkaitan dengan dasar agihan, distributif polisi, dasar agihan semula, distributif polisi dan dasar berbentuk kawal selia, regulatory policy. Dasar agihan, distributif polisi kepada pengagihan dan peluang yang sama rata di kalangan individu rakyat tanpa mengira status sosial, bangsa, jantina dan sebagainya. Setiap individu mempunyai peluang yang sama dan mengecapi nikmat pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan. Contohnya ialah peluang pekerjaan diberikan sama rata kepada semua individu tanpa mengira umur. Salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Afiq bin Azmi dengan nombor metrik 275052 akan membentangkan beberapa perkara pada kali ini, dan perkara yang pertama adalah dasar agihan semula. Dasar agihan semula ini adalah satu pengagihan sumber dan peluang yang ada dalam pembangunan negara dan diagihkan kepada golongan tertentu sahaja berdasarkan kepada status sosial, bangsa dan sebagainya. Selalunya pengagihan sumber ini diberikan dalam bentuk wang, dan wang tersebut adalah untuk tujuan pembangunan diperoleh daripada cukai yang dikenakan atau dikutip daripada golongan yang mempunyai pendapatan besar dan menyebabkan mereka dikenakan cukai. Dan seterusnya, tujuan dasar agihan ini adalah dapat membantu mereka menjana pendapatan ekoran daripada isu pengangguran di kalangan golongan B40 ataupun miskin tegar. Dan seterusnya pula adalah dasar berbentuk kawal selia, iaitu satu bentuk dasar yang bertujuan mengawal tingkah laku individu rakyat supaya patuh dengan peraturan yang ditetapkan. Selalunya dengan dasar ini mereka akan membuat satu hukuman ataupun denda yang akan dikenakan sekiranya individu ingkar atau melanggar peraturan yang ditetapkan. Sebagai contoh, akta buruh diperkenalkan untuk memastikan majikan tidak menganiaya pekerja. Dan seterusnya adalah aplikasi isu dengan teori. Dasar awam yang dapat kita hayati dan teliti pada masa dahulu dan sekarang telah menyediakan satu kerangka kerja berhubung keputusan tertentu yang dibuat oleh individu atau sekumpulan individu yang berkisar kepada aspek kehidupan makhluk politik. Jadi keputusan yang dibuat itu disifatkan sebagai satu dasar. Isu pengangguran jika diaplikasikan dengan teori rasionalisme
Ia merupakan polisi sebagai pencapaian matlamat yang paling cepat. Rasional bermaksud suatu yang waras, kerana mengambil kira pelbagai aspek dan yang terbaik pada pendapat golongan pemerintah. Dalam teori ini, yang paling utama ialah pengambilan keputusan yang rasional secara dan seterusnya adalah teori rasionalisme, pengetahuan tentang hakikat daripada masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan data dan fakta yang telah diperoleh. Kerana teori ini, kecekapannya adalah nisbah antara input yang dinilai dan output yang dinilai. Sangat cekap, iaitu nisbah antara nilaian yang dicapai dan nilaian-nilaian yang ia korbankan itu positif dan lebih tinggi daripada mana-mana alternatif polisi. Pembuat dasar juga mesti memilih cara polisi yang paling berkesan. Banyak model keputusan rasional didapati dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, sains politik, pengurusan pentadbiran dan belanjawan negara. Dan dalam memilih dasar yang rasional, pembuat dasar mesti tahu semua nilai keistimewaan dan kepentingan masyarakat. Mereka juga perlu tahu semua pilihan polisi yang didapati, kesan daripada setiap pilihan alternatif polisi dan mengira kadar yang dicapai hasil untuk mengorbankan nilai dalam tiap-tiap pilihan polisi. Proses pengambilan keputusan yang rasional iaitu ia merupakan satu pendekatan sistem analisis pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kajian dan penyelesaian masalah secara saintifik. Dalam model rasional, nilai pertalian yang objektif disenaraikan mengikut kepentingan, iaitu perkara utama dan besar kepentingan didahulukan berbanding yang kurang. Dan seterusnya adalah proses dasar-dasar dikaitkan dengan peranan-peranan aktor dalam isu akan diterangkan oleh rakan saya yang seterusnya. Terima kasih kepada rakan-rakan saya. Yang topik yang saya ingin bentangkan di sini adalah proses dasar-dasar dikaitkan dengan peranan-peranan itu dalam isu. Itu utama dalam pembentukan dasar awam, datangnya daripada orang-orang politik ataupun pihak eksekutif. Malaysia kini dalam perjalanan ke arah negara maju. Peranan pentadbir awam dan pihak profesional yang lain kiat menjadi perhatian pihak eksekutif untuk pembentukan dasar yang lebih berkesan. Itu tidak rasmi yang lain juga seperti kumpulan berkepentingan, pihak media, masyarakat dan individu juga kiat dianggap penting sebagai sumber pembentukan dasar. Pihak yang terlibat dalam pembuatan dasar ini digelar sebagai editor dasar. Editor dasar terbagi kepada dua bahagian yang utama, iaitu editor rasmi dan editor tidak rasmi. Peranan editor dalam isu ini bertindak sebagai pembuat acara. Dasar awam dibentuk berdasarkan sumbangan dan pelibatan kerajaan, pihak swasta, media, kumpulan berkepentingan dan masyarakat. Setiap yang dirancang dan ingin dilaksanakan memerlukan kerjasama berbagai pihak bagi memastikan objektif negara tercapai. Kesimpulannya, isu pengukuran bukan satu fenomena baru di negara ini, tetapi beberapa faktor mendorong kata pengukuran di Malaysia terus meningkat. Peratusan kata pengukuran meningkat ke paras lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelum kerana peranan pekerjaan negara terjejas, lebih lagi dengan pandemik COVID-19. Dasar lebih jelas dan khusus perlu dirangka bagi memastikan lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan bagi membantu golongan masyarakat. Menurut kajian Institute for Research and Development of Policy, IRDP, Universiti dan Kolej di Malaysia menghasilkan lebih 200,000 graduate tempatan dengan kelayakan diploma dan ijazah sarjana hutan setiap tahun. Mereka yang memasuki pasaran pekerjaan akan ditawarkan dengan gaji sangat rendah. Walau bagaimanapun mereka tiada pilihan selain menerima tawaran tersebut supaya tidak menganggur. Bagi menangani masalah isu ini, kerajaan perlu meningkatkan kebolehan pasaran graduate yang dihasilkan oleh universiti tempatan dan harus bertindak sebagai majikan sementara untuk graduate penganggur. Dan kerajaan mesti mengambil pendekatan proaktif untuk menangani isu ini sebelumnya menjadi masalah lebih besar. Pelaporan untuk beliau hari ini adalah pelaporan untuk masa depan negara. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.